Assalamualaikum, saya Arif Ikhwan. Saya merupakan daripada grup BOF Voice Over Flowers. Bersama juga dengan saya nanti adalah Alisha, Bella dan juga Azri akan membentangkan penjara sebagai institusi pemulihan. Bila sebut saja penjara ni, orang akan boleh gambarkan penjara ni tempat yang ada tirai besi. Lepas tu tempat yang gelap. Lepas tu orang yang kata macam-macam lagi lah penjara ni kan. Penjara ni kalau boleh tengok dulu, kita tengok ni penjara sebagai institusi penahanan. Maknanya kalau orang dulu tu, bila orang buat salah mesti akan dihukuman kena penjara. Jadi ini sebenarnya bukan sekarang lah. Kalau kita tengok dahulu pun pada zaman Kesultanan Melaka ke ataupun zaman kedatangan British, diorang siapa yang buat jenayah, siapa yang melakukan jenayah akan dikenakan hukuman, iaitu kena di penjara. Saya nak ceritakan secara ringkasnya dua penjara yang dah lama dah wujud ni, iaitu penjara Cornwallis dan juga penjara Taiping. Penjara Cornwallis ni adalah penjara yang paling lama di Malaysia, iaitu dia dibina pada tahun 1790 di Pulau Pinang. Dan pembinaan ini serta dengan pembinaan Kota Cornwallis yang nama Cornwallis tu sebenarnya nama dia adalah Charles Earl Cornwallis II. Kalau nak tahu, Pulau Pinang ni merupakan tempatnya orang kata tumpulah kepada golongan pedagang di serata dunia dan menyebabkan menjadi kepesatan pelabuhan di penduduk di situ. Jadi bagi mengawal kepesatan keamanan daripada penduduk tu, kerajaan British masa tu mengasaskan Undang-Undang Charter of Justice pada 1807, di mana ia boleh membimbangkanlah dapat ada kesalahan jenayah di kawasan itu. Pada dulu, bila kerajaan British di India mengalami kesesatan penjara, iaitu bandu-bandu orang India. So, bagi menyelesaikan, diorang menghantar banduan orang India ni ke tempat penjara Cornwallis. Jadi, banduan ini yang melakukan kejenayah di sana, seperti bunuh dah. Kebanyakannya mereka akan menjadi banduan buruh murahan. Jadi, diorang ni jadi buruh murah, iaitu diorang buat menjadikan sumber pembinaan kemudahan di tanah jajahan lah, dan di sini di tanah Melayu. Contohlah ada kemudahan di infrastruktur yang kita tahu macam jalan raya, kereta api dan juga pelabuhan. Okey, yang kedua kita cover ialah penjara Taiping. Di mana penjara Taiping ni dia bertempat di Taiping Gao. Nama dahulunya boleh kata sebagai penjara larut dan ditukar pula jadi penjara pusat latihan Taiping. Dan pada 9 Januari 1992 yang dibuatkan kerajaan, itu dikenali sebagai penjara Taiping. Dahulu penjara ini merupakan penjara yang terbesar dibangunkan di tanah Melayu pada tahun 1879, di mana seorang ini Perdana Residen British ketiga di Negeri Perak, itu Sir Hawke Law, yang buatkan penjara ini. Tujuan buat penjara ini kerana ada kumpulan kongsi gelap di kawasan tersebut, iaitu Genki and Haisi, untuk menangkapkan ahli kumpulan tersebut. Dan secara tidak langsungnya penjara ini juga boleh menangkaplah pembesar Melayu, diorang menentang dasar penjajahan British dan juga penjajah lain lah, seperti macam merompak ke, merogol dan seumpamanya. Pada saat sekarang ini, penjara ini semasa menjadi hukuman, banduan ini mereka membuat aktiviti perusahaan, contohnya adalah bengkel kayu, bengkel kipalan, bengkel jahit, bengkel dobi dan seumpamanya. Sekarang yang terkini, penjara yang paling orang kata tersohor lah, iaitu penjara Kajang. Dulu penjara ini dia sebagai penjara pusat Selangor. Jadi ini dibina pada tahun 1975. Dia ada 4 bahagian untuk penjara ini. Itu bahagian utama, itu bahagian untuk seseorang yang melakukan banduan yang melakukan jenayah dan juga melanggar undang-undang immigration. Yang kedua adalah bahagian rawatan dan pemulihan dadah. Itu banduan yang melakukan pendayangan dadah dan juga pengedaran dadah. Ketiga ialah bahagian prabebas, and then ada dalam penjara wanita. Saya nak fokus pada penjara wanita sebab saya berminat dengan penjara wanita kerana kalau nak tahu, pada tahun 1993 ni penjara ini segala urusan kewangan dan pentadbiran diuruskan oleh mereka sendiri di pihak penjara wanita tersebut. Dan saya nak share juga, penjara ini ada banyak bengkel yang untuk bandu-banduan di situ. Itu bengkel spa and salon, kemahiran menjahit, tuala wanita, kulinari, dobi. Jenis banduan ni kalau tengok Jabatan Perdana Malaysia lama buat tu, sebenarnya banyak jenis banduan ni. Saya ada 17, tapi saya bagi beberapa saja yang macam banduan reman, yang pakai baju purple tu ialah banduan reman. Kalau korang tengok macam banduan akhir, diorang akan pakai baju macam baju putih dengan collar dan lengan merah lah. Jadi mereka ni, saya boleh katakan banduan akhir ni mereka dalam proses sama ada nak menjadi hukuman gantung
ataupun tunggu keputusan Raya Mahkamah Agung agar dikurangkanlah hukuman mati kepada hukuman hayat. Yang kedua nak share juga iaitu fungsi penjara. Ini mengikut daripada Jabatan Penjara Malaysia dalam nama buat itu, iaitu fungsi yang pertama ialah melaksanakan perintah penahanan oleh mahkamah atau pihak berkuasa ke atas penghuni semasa penghuni dibebaskan. Kedua, memberi kawalan ke atas penghuni semasa mereka menjalani hukuman atau penahanan serta layanan yang berkemanusiaan. Yang ketiga ialah melaksanakan program pemulihan ke atas penghuni melalui pelbagai pendekatan. Yang last sekali adalah mengawal mereka dengan penuh perasaan peri kemanusiaan dan membantu mereka menjalani kehidupan yang berfaedah serta mematuhi undang-undang semasa dalam tahanan dan selepas dibebaskan. Sekarang ini saya akan beri kepada Izzati bin Nabila untuk membentangkan topik yang seterusnya. Saya Izzati akan menerangkan mengenai teori yang diguna pakai dalam sistem penjara dan program-program yang diadakan oleh penjara. Jadi teori yang berkait rapat dengan sistem penjara yang dilihat sebagai institusi pemulihan adalah teori structural functional. Teori ini dicetuskan oleh Emil Durkheim yang menjelaskan tentang mengembalikan hak-hak kemanusiaan dengan lebih baik. Jadi jika dilihat dari sudut pemulihan, penjara telah mengadakan pelbagai program kemahiran seperti program pengendalian selun, menjahit, kulinari dan kemahiran menghasilkan tuala wanita. Jadi menerusi dengan program-program ini, bantuan-bantuan ini kita dapat kembalikan kefungsian mereka yang boleh apabila mereka di komuniti, diorang boleh mengaplikasikan apa yang mereka belajar dalam penjara. Saudari Izzati telah menerangkan tentang teori serta program bengkel perusahaan. Jadi pada kali ini saya Azrin akan menerangkan tentang pendidikan kerohanian yang ada di penjara sebagai sebuah bentuk pemulihan. Manusia secara alaminya memerlukan tempat untuk bergantung, mendapat panduan dalam kehidupan. Jadi, tiada tempat bergantung yang lebih baik melainkan kepada agama dan Tuhan. Institusi penjara melaksanakan program kerohanian bagi memantapkan penguasaan ilmu agama para banduan. Ini kerana, seperti yang kita tahu, dalam mana-mana agama sekalipun, pasti menuntut umatnya untuk berkelakuan baik dan tidak melakukan jenayah. Antara program yang diadakan termasuklah bagi banduan Islam, kelas fardu ain, halaqah dan solat berjemaah. Manakala bagi banduan bukan beragama Islam, turut disediakan kelas agama dan moral. Program-program yang diadakan ini memberi manfaat kepada banduan. Contohnya, kita dapat lihat Aming Spring, seorang penyanyi yang dijatuhkan hukuman penjara akibat kesalahan dadah, berjaya khatam Al-Quran sebanyak 100 kali. Kini jelas terlihat perubahan ketara dalam hidup beliau. Seterusnya, penjara turut menyediakan pendidikan akademik. Akademik dilihat penting bagi memulihkan banduan kerana dengan adanya ilmu yang ada, seseorang itu pasti mampu memiliki peluang kerjaya yang lebih cerah. Antara program yang tersedia termasuklah sekolah integriti, sekolah bagi pesalah muda untuk menduduki peperiksaan SPM. Bahkan ada yang berjaya hingga sampai ke peringkat PhD. Selain itu, terdapat juga program kemahiran komputer, iaitu dengan memberi peluang kepada banduan untuk memiliki kemahiran teknologi. Ilmu punca hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, carilah ilmu walau sampai ke negara China. Oleh itu, jelas terbukti bahawa program pendidikan mampu memberi pemulihan kepada para panduan. Baiklah, terima kasih Azrin atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang kita telah tiba pada bahagian akhir, iaitu cadangan penambahkan untuk sistem penjara di Malaysia. Terdapat dua cadangan utama oleh kami, iaitu pertama, menyediakan kelas kemahiran komputer di penjara di seluruh Malaysia. Pada setakat ini, kelas berkomputer hanya disediakan di penjara biasa, termasuklah di penjara Kajang untuk banduan lelaki sahaja. Pada pendapat kami, perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana kemahiran berkomputer pada masa kini adalah sangat penting. Sekiranya banduan telah keluar daripada penjara dan ingin memasuk kepada komuniti pada masa hadapan, ini akan menjadi satu masalah kerana terlalu banyak urusan-urusan yang dilakukan memerlukan kemahiran berkomputer mereka. Sekiranya mereka tidak punya kemahiran komputer ini, maka ia akan menjadi satu beban untuk mereka dan sedikit sebanyak melunturkan semangat mereka untuk meneruskan hidup bersama komuniti yang lain.
Cadangan penambahbaikan yang seterusnya adalah supaya sistem penjara di Malaysia mengimplementasikan konsep penjara sebagai sebuah pusat rehabilitasi. Di mana konsep ini telah lama dijalankan di negara-negara Nordik, misalnya seperti di Sweden. Beberapa penjara terpaksa ditutup kerana ketiadaan banduan. Penjara di Sweden percaya bahawa kefungsian sosial seseorang itu menyebabkan mereka terlibat ataupun tidak terlibat dengan jenayah. Dan sekiranya mereka mempunyai kefungsian sosial yang tidak baik ataupun teruk, maka mereka lebih cenderung untuk terlibat dengan jenayah. Oleh itu, mereka percaya bahawa sekiranya hukuman diberikan ke atas banduan hanya khas untuk kesalahan mereka tersebut, ianya tidak akan membantu mereka untuk betul-betul menjadi ahli masyarakat yang berfungsi, sebaliknya meningkatkan kadar pengulangan jenayah. Oleh itu, mereka percaya bahawa penjara sekiranya dijadikan sebagai pusat rehabilitasi dapat membantu membaiki kefungsian sosial individu tersebut dan seterusnya mengembalikan mereka kepada komuniti tanpa mengulang semula jenayah yang telah mereka lakukan. Alright, terdapat banyak perkara yang boleh dicontohi daripada penjara di Sweden. Misalnya di Malaysia, mereka mengamalkan pengasingan jail, namun di Sweden mereka mengamalkan open prison ataupun penjara yang terbuka, di mana banduan tidak perlu pun memakai uniform penjara. Sebabnya mereka bebas untuk berkeliaran dalam penjara dan berkomunikasi bersama dengan pegawai penjara serta banduan-banduan yang lain. Mereka juga mengadakan pelbagai aktiviti dan program yang melibatkan NGO, keluarga dan rakan-rakan mereka. Ini menjadikan proses integrasi ke dalam komuniti kemudian hari jika dibebaskan menjadi sangat mudah dan seterusnya mengurangkan kadar rasidivisme dalam kalangan banduan di Sweden. Jadi Malaysia juga boleh mengambil beberapa poin ataupun beberapa perkara daripada sistem penjara Sweden, di mana pegawai-pegawai di Sweden bukan saja bertanggungjawab menjaga ketenteraman dan keselamatan dalam penjara, tetapi mereka juga merupakan seorang pegawai ataupun pekerja sosial yang telah dilatih untuk lebih memahami, mengetahui cara komunikasi yang betul dengan para banduan di penjara. Jadi ini meletakkan mereka dan banduan dan juga pegawai penjara pada satu taraf yang sama dan menyebabkan banduan merasa lebih dihormati, dipercayai dan boleh percaya bahawa mereka mempunyai harapan untuk masuk semula dan diterima semula ke dalam komuniti. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.